Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna 'ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan limpah kurnianya kita dapat lagi bertemu dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang bahaya panjang harapan. Apa yang dikatakan panjang harapan ini ialah orang yang merasakan dirinya kekal, hidup kekal ni di atas dunia, sehingga kan perasaan merasakan hidup kekal ni menguasai diri dia. Ini bahayanya, ya, orang yang bila ada perasaan merasakan hidup panjang, ya, sehingga kan maknanya hidup nak lama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tak fikir masalah mati, kan? Ini yang bahaya kalau sekiranya dia menguasai diri seseorang. Jadi sifat ini merupakan sesuatu yang dikeji di dalam Islam, dan ianya perlu diperbaiki dan diobati. Jadi hari ini kita nak menyambung lagi berbicara kita pada muka surat 56. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Adapun dunia, maka ialah tempat tinggal sementara yang akan binasa. Jadi dunia ni dianggap dia sebagai darul fana, maknanya negeri yang binasa. Kerana negeri ni ada dua dalam istilah orang beriman. Dia ada darul baqa dan satu lagi darul fana, iaitu suatu negeri yang kekal dan satu lagi ialah negeri yang binasa. Sampai masanya ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka dunia ini akan hancur, kan? Yang Allah Ta'ala sebut idza samaa'u fatarat, bila langit ni jatuh besok berkeping-keping aja. Wa idzal kawakibun tasarat, dan bintang-bintang akan berguguran. Maknanya menunjukkan apa? Hari ini kita melihat bintang, matahari kekal di atasnya. Satu masa besok dia akan gugur, akan jatuh. Bintang tu jatuh seperti mana jatuhnya sesuatu benda, kan? Berguguran. Akan sampai masanya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan nama Yaumul Qiyamah. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa idzal biharu fujirat. Hari ini kita tengok lautan bergelombang, bergelora. Besok sampai kepada masanya lautan itu diluapkan, kan? Geloranya luar biasa.
sampai kepada satu masa. Yang inilah yang perlunya kita ambil ingatan sebagai orang yang beriman, yang duduk di atas dunia ataupun negeri yang fana ni. Inilah yang perlu diingat-ingatkan, supaya jangan dia jadi lalai kepada tanggungjawab, kepada tugas dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berapa lama lagi anda dan akan berpindah daripadanya menempuh alam akhirat. Mana intiqal. Sebab kita ni ghuraba. Ghuraba ni ialah orang yang musafir, berdagang. Dia akan berjalan daripada satu tempat ke satu tempat. Orang yang namanya musafir, dia tidak akan kekal pada satu tempat. Kalau dia kekal satu tempat tu, kemungkinan dia mukim atau mustautin. Jadi orang yang dinamakan musafir, dia akan singgah pada suatu tempat. Berapa lama pun dia singgah, dia pasti akan berpindah kepada tempat lain. Inilah maknanya tamsilan manusia ni hidup dekat atas dunia diumpamakan orang yang bermusafir. Satu hari dia akan berpindah, pindah daripada alam yang dilihat, berbagai-bagai perkara yang menarik hati dia, kepada satu alam yang menakutkan. Melihat kepada alam barzah, lihat kepada alam akhirat. Maka dia akan lihat yang hari ni kita mendengar, ada malaikat yang menjaga kubur, ada malaikat yang menyoal. Apabila manusia berpindah kepada alam akhirat, maka pada waktu itulah mereka akan rasa dan melihat benda-benda yang dinafikan, benda-benda yang ditolak ketika mana hidup di atas dunia. Maka pada waktu itulah kan, jadi akan dilihat, akan ditempuh sebagai satu kehidupan yang realiti, yang tak dinafikan lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nanti balik bacalah juzuk ammah. Idza as-samaa'u syaqqat, idza as-samaa'u fatarat. Itu semua ceritanya nak mengingatkan kita kepada alam akhirat. Sebab tu Sayyidina Umar mengingatkan orang yang nak tahu tentang alam akhirat, bacalah surah-surah yang dimulakan dengan nama Iza. Iza zulzilatil, Iza as-samaa'u fatarat, Iza as-samaa'u syaqqat dan sebagainya. Maka dia akan diceritakan di dalamnya keadaan akhirat itu macam mana. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka segala harta benda yang anda kumpulkan akan ditinggalkan. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Syaikhan, bahawa Rasulullah kata itba'ul mayit salas, yang mengikut mayat itu tiga: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji'u tsani wa yabqa wahid. Yang akan mengikut mayat itu tiga: keluarganya, ahli keluarganya, hartanya dan amalnya. Apabila seorang mayat itu dia masuk aja dalam kubur, fayarji'u isnani, akan kembali meninggalkan mayat ni dua: ahluhu wa maluhu. Jadi ini nak tunjuk pada kita, segala harta benda yang terkumpul semuanya ditinggalkan. Banyak macam mana pun harta yang kita bawa balik, itulah kain. Kalau yang wajibnya untuk lelaki, selai yang menutup seluruh tubuh badan. Ada? Yang sunnahnya 3, perempuannya 5. Itulah. Kaya macam mana pun, itulah dia. Tak kira engkau orang bangsawan, tak kira engkau saudagar, tak kira engkau ni golongan diraja, maka yang dibawa balik itulah dia. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, cintalah akan putih ini, sayanglah akan warna putih ini, kerana putih itulah pakaian kamu dan pakaian mati kamu. Jadi nak kena ingat. Sebab tu bila pakai pakaian putih ni, ingat, oh ini besok yang membungkus ni.
Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada pakaian warna yang dia suka ialah warna putih. Kenapa? Itu melambangkan kesucian. Sebab tu Rasulullah kata sukalah, cintailah warna putih ni. Tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di antara warna-warna pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau kita pakai sesuatu tu mesti kita kena ingat. Kenapa tuan-tuan pakai wajih hijau? Nah, bukan melibatkan masalah politik, kan? Warna hijau ni dia nak melambang apa? Kerana orang-orang di dalam syurga pakai pakaiannya warna hijau. Min khudrin sundusin wa istabrakin. Mereka akan memakai pakaian-pakaian yang berwarna hijau daripada sutra-sutra yang tebal dan sutra yang nipis. Ini pakaian syurga. Jadi kalau kita nak pakai tu, kita kena tahu. Ada? Kita kena tahu kenapa Rasulullah suka warna merah, kenapa Rasulullah pakai pakaian hitam, bila waktu Rasulullah pakai yang hitam, yang merah bila, Rasulullah pakai warna biru bila, warna hijau kenapa dipakai. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam bab korban, nanti dia akan ceritakan pada satu bab tentang warna binatang korban. Apa dia binatang yang terbaik bila nak buat korban, warna dia apa? Buat tu sampai warna untuk melakukan ibadah tu dia ambil kira. Sebab tu dia warna ni dia ada sangkut paut dengan agama. Sebab tu kita jangan pandang ringan. Kini kita pandang ni semua yang slack je, yang tak betul je. Cubalah maknanya kita memandang suatu tu yang positif, kan? Yang ada dia punya kebaikannya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segala harta benda yang dikumpul semuanya ditinggalkan. Tak ada tuan-tuan yang dibawa balik. Hatta kalau gigi itu dibuat daripada emas, boleh ditanggalkan. Waktu dia nak dikebumikan, kena ditanggalkan, wajib ditanggalkan. Kalau sekiranya dia ditanam dan dikekalkan, maka haram pula ditanggalkan, kerana tak boleh menyakiti mayat. Sampai begitu sekali tuntutan di dalam Islam menunjukkan harta yang banyak-banyak tidak ada nilai. Sebab tu Allah Ta'ala sebut mata'un qalil. Dunia yang kamu kejar ni, dunia yang kamu cari tiap-tiap hari ni, yang berpenat-penat sampai orang tak ada masa rehat, sampai orang tak ada masa nak tidur, tak ada masa dengan anak, tak ada masa dengan keluarga, tak ada masa dengan masyarakat, tak ada masa dengan agama. Ini semuanya tuan-tuan yang dicari ni mata'un qalil, kata Allah. Dia ni sedikit ni. Dah kata kalau Allah Ta'ala kata ni sedikit, kenapa? Yang sedikit itulah yang kita rasa banyak, yang sedikit jugalah yang akan ditinggalkan. Yang nak dibawa balik itulah dia pakaian tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang nabi, maka dikapankan juga dengan kain itu. Maka orang yang bukan nabi juga dikapankan dengan kain yang sama. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita ambil iktibar, kita ambil ingatan. Kerana bila panjang angan-angan, manusia tak ingat nak mati. Kesan dia tak ingat nak mati. Sebab itulah anda tidak dituntut untuk mencari dan mengambil berat terhadapnya. Perkara-perkara yang makna bersangkutan dengan kehidupan ni, janganlah sampai kita cari itu dia menguasai diri kita. Islam tidaklah melarang, kan? Tak melarang kita. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu berusaha untuk akhirat kamu, tapi janganlah sampai kamu melupakan dunia. Islam ni tak larang. Yang Islam larang ni kalau melampau, dia jadi hulul, melampau sampai dah cari tu, dia nak guna pun dia takut. Ini namanya melampau, kan?
Itu namanya menyinyai diri sendiri. Dia dah penat-penat kompol, dia nak keluar sikit pun dia takut. Bukan untuk orang lain, untuk diri dia pun dia takut. Ini nyaya tuan-tuan. Kalau ada orang macam ni menyaya, nak makna orang-orang yang macam ni telah dikuasai oleh dunia. Para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia keluar semua. Dia keluar semua. Tak memikirkan apa yang dia nak makan selepas tu, apa yang dia nak guna selepas daripada itu untuk ahli keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wahai Abu Bakar, ni kau dah bagikan semua ni harta kau ni, apa yang tinggal?" Dia kata, "Allah wa rasuluh." Tengok tuan-tuan, ini kalam orang-orang yang dikatakan as-siddiq, yang benar dengan Tuhan dan Rasulnya. Tak heran dia tuan-tuan, tak heran. Saidina Umar tu ada juga bimbang tak? Saidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dibagikan oleh Abu Bakar?" Maka kata Rasulullah, dibagikan semua. Yang ini aku bagikan separuh daripada hartaku, separuh lagi untuk kehidupan keluargaku dan untuk aku. Ada juga tinggal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok menunjukkan kepada kita, di kalangan para sahabat ni, darajat dia pun tak sama. Kan? Darajat dia tak sama. Abu Bakar As-Siddiq ni, Masya Allah, kerana Rasulullah tahu bahawa dia ni memang orang yang kuat iman. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malah mengutamakan harta dunia itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengutamakan dunia, harta dunia daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini dilarang. Maka rezeki yang ditetapkan oleh Allah bagimu tetap tidak akan lari meskipun anda tidak mencarinya. Harta rezeki ini kalau Allah Ta'ala dia tetapkan, dia tetap jadi milik kita. Cuma bagaimana jalan dia dapat tu je, mesti ada usaha dan ikhtiar. Mesti ada jalan usaha dan ikhtiar. Walaupun Allah Ta'ala dah tentukan makanan ni untuk kita, Allah Ta'ala dah tentukan. Tapi kalau tak terusaha masukkan dalam mulut, dia boleh masuk mulut nganganya, tidak kali masuk. Boleh? Tak boleh tuan-tuan. Itu sebabnya beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, maka sampai ke Baitul Maqdis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambatkan burak. Nak menunjuk pada apa? Usaha kena ada. Nak tunjuk pada apa? Manusia ini mesti ada sifat usaha kena ada. Walaupun burak itu dia akan taat, dia tak lari, tapi nak mengajarkan kepada manusia, seorang Nabi pun dia melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Dia tak mahu besok umat-umat yang akan datang dia main serah. Dia main serah je. Sebab tu Rasulullah tambat dulu unta, tambat dulu makna buraknya, tunggangannya, menunjukkan kepada apa? Mengajar umat-umatnya yang akan datang. Inilah dia konsep ikhtiar. Kemudian dah tambat, bertawakal kepada Allah. Itu konsepnya tuan-tuan. Waktu kita belajar dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, maka kita akan tengok di sana ada konsep usaha dan ikhtiar, dan ada konsep tawakal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna orang yang hidup menolak konsep usaha, ikhtiar dan tawakal, bermakna dia tidak beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang yang mengabaikan solat, yang mencuaikan solat, bermakna dia tidak beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj.
Kerana peristiwa Isra wal Mi'raj itu, solat itu difardukan Allah Ta'ala ketika mana peristiwa Mi'raj. Nah, makna orang yang melalaikan, mengabaikan solat, bermakna dia tidak beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Patut Allah Ta'ala jadikan peristiwa Isra Mi'raj ni bukan saja-saja je tuan-tuan, kan? Dia punya ibrah dia untuk orang-orang yang terkemudian ni. Terlalu banyak yang nak diambil dan nak diterapkan di dalam kehidupan, yang nak dia beramal dalam kehidupan ni banyak betul. Hari ni orang menganggap peristiwa Isra Mi'raj ni dia sebagai satu cerita je. Masuk maknanya bulan Rajab, semua masjid cerita tentang Isra wal Mi'raj. Tapi ibrah, istinbat daripadanya orang tak ambil. Masjid tetap lengang, tak ada orang, kan? Masjid tetap lengang. Bila ramai? Waktu bulan Ramadan. Itu pun 10 Ramadan yang awal je, kan? 10 Ramadan yang akhir tu tinggallah satu sab, kan? Itu pun AJK, kan? Kalau dia tak datang tak boleh. Kalau dia tak jadi AJK, dia pula sab juga. Nah, ini masalahnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa? Kerana tak berpegang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena disuruh berfikir, suruh merenung, melihat dan sebagainya, kan? Akan tetapi apabila harapan anda untuk hidup menungkat langit, sentiasa terperam di dalam sanubarimu, maka mulalah anda bertungkus lumus dalam mengumpul harta dunia, sehingga terlalai pula menyediakan diri untuk hari akhirat. Jadi manusia ni tuan-tuan, bila harapannya terlalu tinggi, nak hidup ka'alfasanatin ta'udun, hidup nak 1000 tahun, maka dia kadang-kadang dia jadi terlupa. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang-orang tua dia mesti sedar ketuaannya. Orang-orang yang telah masuk umur matang, dia kena sedar dengan kematangannya. Sebab tu tuan-tuan disebut dalam ilmu tasawuf, janganlah orang tua berhati muda. Itu bahaya tu. Bagaimana orang tua berhati muda? Rambutnya dah putih tapi pakai seluar yang jadi slim tu, pakai t-shirt yang dia punya lengan sini je, kan? Kalau dia angkat tu, dia punya urat wire dia naik. Nah, tapi bawah kendur, dah tak tegang dah. Orang sadur tu dia angkat ni tak, bawah tak ada. Ini dia punya muscle dia bawah pula, yang ni tak ada pula. Jadi tuan-tuan, ilmu tasawuf mengajarkan kepada kita, disebutkan oleh ulama-ulama tasawuf, bahaya orang-orang yang tua berhati muda. Itu sebabnya bila dah tua-tua ni, pakaian, percakapan, penampilan dia kena ikut zaman dia. Ini tua-tua lagi pakai cap, dia punya depan ni letak belakang, kan? Orang muda tengok mengeling kepala. Nak tuan-tuan, jangan tuan-tuan, jangan, kan? Ibu-ibu kalau dah masuk kepada 6 series, 5 series ni, pakailah tuan-tuan tudung-tudung yang sesuai. Janganlah pakai tudung sakratul maut lagi, yang jadi lilit, jangan. Dia kalau tersangkut dekat Allah, mati dia tercerut lagi. Nak tuan-tuan. Lepas tu kita kena ingat tuan-tuan, kita kena ingat, kan?
Orang tua-tua ni tak sesuai pakai t-shirt lagi. Dia dah kena pakai baju yang sesuai, baju Melayu. Kan? Rasulullah pakai baju ni yang berbutang dan baju yang berkancing, baju lengan panjang lah. Ini pakai baju polo, kau main lagi. Kalau dia ketawa tu depan semua dah tak ada dah. Jadi tuan-tuan, sesuai kan? Kena sesuai. Sebab tu bahaya tuan-tuan kalau orang tua berhati muda ni. Dia kalau orang muda berhati tua tak apa. Jadi ingat tuan-tuan, ingat. Anda lupa bahawa satu hari kelak anda akan mati juga. Sebab kematian itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Makna menunjukkan pada kita apa? Mati pasti. Asal nama je bernyawa, mati. Bila mati juga. Lama, sekejap, pasti mati. Sebab itu kita kena ingat, pegang suatu prinsip yang telah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni sepir ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran. Bukan baru, 1400 tahun dulu sepir ni. Setiap nyawa pasti mati. Itu sepir dia. Kalau orang yang bernyawa merasakan dia akan mati, maka dia punya question mark tu banyak. Mana lepas ni pergi, bagaimana kesudahan, bagaimana begini. Banyak dia punya soalan. Itu yang kita nak kena tahu. Bukan mati-mati begitu je. Kalau mati macam tu ya senang. Jadi kita kena ingat tuan-tuan, jika terlintas di dalam hati untuk mengerjakan amal-amal soleh untuk akhirat, segera anda tangguhkan terlebih dahulu, sehingga ada masa lapang sesudah menyelesaikan kerja-kerjamu untuk dunia. Itu sebabnya bila orang merasakan hidupnya panjang, dia kalau nak buat suatu perkara, dia bertangguh. Kan? Macam kita bekerja lah. Mana-mana tempat kita bekerja, kita rasakan kita ni nak pencen lama lagi. Buat kerja ni dibagi tu kan, tak apalah simpan besok. Besok datang kerja baru lagi, tak apalah simpan besok. Lelah semua tak selesai. Jadi orang yang hidup macam ni lah tuan-tuan, merasakan bahawa hidup ni panjang, tak apalah, besok umur 60 barulah datang masjid. Kalau sempat 60, kalau sempat. Sebab tu tuan-tuan, di dalam Islam Rasulullah SAW melarang kita banyak berkalau. Jangan banyak berkalau dalam hidup. Ni kalau banyak kalau tu yang jadi masalah. Sebab tu jangan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita ni selalu bertangguh dalam ibadat. Kan? Nak pergi belajar, tak apalah. Kan? Sekarang tengah sibuk. Nanti dah lapang-lapang. Bila nak lapang tuan-tuan? Hidup dekat atas dunia ni, namanya manusia, dia tidak akan pernah merasa lapang. Kan? Hatta kalau dia masuk kubur pun tak ada lapang. Kenapa? Kerana masuk dalam kubur itu lagi dia punya kesibukan dia banyak. Sebab dia akan disoal oleh malaikat Allah Ta'ala. Banyak bicaranya di dalam kubur. Alam barzah tu banyak bicaranya. Waktu jangan kita menunggu sampai adanya waktu lapang. Sebab
Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 waktu sebelum datang kepada 5 waktu yang lain. Salah satunya dia kata apa? Waktu lapang, sebelum datangnya waktu sibuk kamu. Wa faraghaka qabla syughlik. Gunakan waktu lapang kamu sebelum datang waktu sibuk kamu. Tetapi di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah mengingatkan 2 nikmat yang manusia kalau diberi, dia beri pun dia rugi, tak diberi pun dia rugi. Apa dia? Pertama, nikmat sihat. Beri pun rugi, tak beri pun rugi. Betapa banyak orang yang diberikan nikmat sihat, dia tak guna kesempatan. Kan? Nak ibadat banyak, nak buat kebajikan banyak, nak buat amal banyak, dah sakit, kan? Baru nak semayang. Orang dah sakit, apa dia boleh buat macam orang sempurna? Semayang pun pakai kerusi, nak guna kursi. Tak, tuan-tuan. Waktu sihat, sedangkan pahala semayang orang sihat ni banyak. Ada. Barulah diingat waktu dalam masuk dekat hospital tu, barulah diingat dengar azan daripada masjid negeri tu. Kan? Apa cakap dia? Kalau dah sihat. Pembohong, tuan-tuan, pembohong. Tu semua kalam orang dusta. Kalau dia sihat, mana lagi? Hak nyai lagi ni, hak nyai. Jauh sebenarnya tu. Yang depan mata masjid tak sampai dia. Nah, yang tak sampai. Yang sampai ni banyak dah uzur-uzur dah. Yang banyak tangga melorot balik ada. Nah, kalau turun tangga terus je melorot ke bawah. Nah. Kalau masjid negeri tu kita dah ubah tangga dia tu, dah bagi kesat sikit, kurang lah. Tidak, kalau musim hujan je terus melorot, terus pakai slipper, jatuh tangga. Tak payah turun-turun lagi, kan? Tapak kaki pun dah haus, tuan-tuan. Kesian lah. Waktu muda-muda tak ingat nak naik masjid. Adalah orang hantar WhatsApp, Ustaz, tangga kat masjid negeri ni tinggi sangat, tak boleh pasang eskalator. Banyak cantik kau, dengan sebab kau seorang nak pasang eskalator, kan? Orang macam ni kita tak boleh layan, tuan-tuan. Buat sakit kepala je. Dah lah imam ada darah tinggi, naik terus. Nah, orang macam ni buat pening kepala. Layan pun tak ada faedah. Nah, macam-macam minta dia. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena ingat ni kalam-kalam yang keluar pada orang-orang yang lalai, kan? Lalai ketika hidup kat dunia. Diberi nikmat sihat, dia rugi. Tak diberi nikmat sihat lagi dia rugi, kan? Dia akan rasa rugi. Rasulullah kata apa? Diberi nikmat lapang dia rugi, tak diberi nikmat lapang pun dia rugi. Tengok, Allah Ta'ala bagi nikmat lapang kepada kita. Mana lapang tu digunakan? Mana waktu lapang itu digunakan untuk berbakti kepada Allah Ta'ala? Mana? Adakah dengan lapang kita ni kita baca Quran 24 jam? Tak juga, kan? Nak kata baca Quran 24 jam, tak ada, kan? Kan kalau baca 24 jam pula, dia kata siapa pula yang meninggal, kan? Ada orang baca 24 jam. Dia beri nikmat lapang, nak suruh zikir, tak berzikir juga. Berapa lama dia boleh berzikir? Tak lama. Nak suruh semayang, duduk dalam masjid 24 jam, tak bagi tak. Imam belum bagi salam, dia dah cabut. Nak suruh 24 jam, kan? Tak ada, tuan-tuan. Ni kita nak sampai bulan Ramadan.
Satu fursah yang Allah Ta'ala beri. Kalau siapa masuk dalam bulan Ramadan, dia sampai dalam bulan Ramadan, dia masuk dalam bulan Ramadan, ini orang-orang yang diberi nikmat Allah. Tapi berapa ramai orang yang dah dapat nikmat, dia dah duduk dalam kotak yang ada nikmat Allah, dia maknanya menggunakan nikmat tu dengan sebaik-baiknya. Tak ramai. Semayang 20 rakaat tarawih, dia minta 8. Nah, sedangkan kalau kita semayang lagi banyak kan pahala banyak, dia mintanya 8. Mana? Inilah dia tuan-tuan. Kelas-kelas pengajian dalam bulan Ramadan semua tutup. Mana ada buka? Sepatutnya bulan Ramadan lah lagi kita nak banyak duduk dalam masjid, i'tikaf. Kelas-kelas pengajian ada, kita dapat menuntut ilmu. Tapi mana-mana masjid semua kelas penangguhan. Kelas, dia nak cakap kelas tutup segan, kelas penangguhan. Bila ditangguh tu? Sampai gaya haji baru buka balik. Memang tangguh sungguh. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu di masjid negeri kita tak benar kan tutup. Jalan juga. Orang ada, orang tak ada tu dia punya pasal. Mana-mana kuliah maghrib bawa waktu zuhur. Orang nak dengar, orang tak dengar, lantak ke dia tu. Tak? Jadi tuan-tuan, jalan terus. Ni mak kita tu tuan-tuan buat apa? Kita tak menggunakan waktu lapang yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala beri pada kita ni. Lapang merupakan nikmat. Nanti kalau dah sibuk, memang kita tak akan dapat. Kita tidak akan dapat, maknanya pada waktu sibuk kita nak buat ibadat, nak sembahyang, nak zikir, nak baca Quran, maka kita tidak akan dapat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sehingga ada masa lapang sesudah menyelesaikan kerja-kerjamu untuk dunia. Maknanya kalau bab dunia ada je waktu lapang. Jom kita minum air hari ni, boleh? Hari ni aku free aku. Mana ada hidup free? Ini orang yang guna istilah free ni bahaya ni orang ni. Kan? Besok boleh kita pergi mancing. Besok boleh. Memang free daripada pagi sampai ke petang. Ui, pagi sampai ke petang free dia. Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Sedangkan masa di sisi Allah, setiap detik besok dia kembali kepada Allah, maka setiap detik akan ditanya oleh malaikat Allah SWT. Dia boleh kata free. Kita tengok bagaimana orang barat. Saya tak ada waktu lapang. Dia kalau boleh 24 jam tu tambah lagi. Itu perbezaan dia. Orang yang dapat menilai waktu, walaupun dia orang yang bukan beriman, dia tak beriman, tapi dia menilai waktu. Malamnya kita orang Islam beriman kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Wal Asri, tapi banyak orang tak menggunakan masa. Sebabnya bila Allah Ta'ala disebut dalam Quran, menerangkan tentang perihal kepentingan masa, memang benar bahawa manusia dia lalai dengan masa dan dia rugi dengan masa. Lepas tu kita tak ambil hirau, tak ambil berat. Kita kata besok saya lapang, besok saya lapang, besok saya free. Istilah orang Islam dalam kamus dia tak ada waktu lapang. Kenapa? Dalam istilah kamus orang beriman, semua waktu itu bernilai dan ianya merupakan sesuatu tanggungjawab, amanah yang akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Disoal tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi 60 tahun, apa yang kau gunakan? Sebab itu disebutkan dalam hadis akhir zaman, tidak akan berganjak tapak kaki anak Adam sehingga dia disoal daripada umurnya, di manakah dihabiskannya. Itu tak tunjuk pada kita bahawa apa? Masa ni tak ada yang free. Tak ada satu pun yang Allah Ta'ala bagi percuma. Besok akan disoal. Alah, di manakah umurnya? Umur ni kan bersangkutan dengan masa.
Di mana dia habiskan umur dia? Kalau kira daripada umur 15 tahun dulu, dah habis banyak dah. Daripada 15 naik ke 20, waktu kita muda-muda belum ingat-ingat lagi kan, dengan seluar pendeknya, dengan auratnya, dengan hiburannya, banyak benda yang melalai kan. Sembahyang yang kita tinggal pun dulu pun belum habis qada lagi. Bila yang kita tinggal tu? Waktu kita balik dulu, umur 16, 17, 18, tu belum kita qada lagi habis. Yang masuk umur 40 tu lain pula cerita. Yang puasa yang umur 15, bulan puasa tengok musim rambutan dia, rembatnya rambutan orang, dia makannya rambutan orang, itu belum bayar lagi puasa tu. Sedangkan itu hukumnya wajib. Allahu akbar tuan-tuan. Susah kita tuan-tuan. Besok nak jawab soalan Allah Ta'ala ni, Allah tak tahulah manakah suatu soalan yang boleh melepaskan kita kan? Yang mana boleh melepaskan kita, wallahu a'lam. Itu sebabnya ketika mana Allah Ta'ala beri kita umur, maka jangan menoleh ke belakang lagi. Terus ibadat kepada Allah, gandakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka anda bertindak demikian seolah-olah ajal dan maut berada di dalam tanganmu. Sebab kita, kenapa kita lupa? Kita lupa tentang buat amalan. Kita melupakan maknanya masa yang Allah Ta'ala bagi. Sebab kita merasakan bahawa seolah-olah maknanya ajal maut ni pada tangan kita sendiri. Itulah jadi silapnya. Anda dapat menentukan mati bila-bila anda suka. Semua itu adalah dari bahaya sifat panjang harapan. Ini bahaya orang yang ada sifat panjang harapan. Berjaga-jagalah anda daripada sikap yang tidak bertanggungjawab ini. Sebab orang yang ada macam ni tuan-tuan, sifat ni ada dalam dia, ni dianggapkan orang yang tidak bertanggungjawab dalam kehidupan. Orang yang tidak amanah dalam menempuh kehidupan yang Allah Ta'ala bagi. Moga-moga Allah Ta'ala merahmatimu. Sebab tu rahmat penting. Tak ada rahmat Allah, semuanya akan jadi binasa. Sehingga Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, adakah engkau juga perlu kepada rahmat Allah?" "Ya, aku juga berharap pada rahmat Allah." Kalau seorang Rasul juga berharap pada rahmat, apa tak lagi kita? Kita ni bukan Nabi, bukan Rasul. Nak kata orang soleh pun tak soleh juga. Kalau tidak ada rahmat Allah, maka binasa kita tuan-tuan. Kerana perkara yang melalaikan kita banyak. Tangguhkan dan lambatkanlah usaha-usaha untuk kepentingan dunia. Kalau untuk dunia ni kita boleh tangguh kan? Kita boleh bertangguh tuan-tuan. Tapi untuk akhirat kita tak boleh bertangguh. Kita lewat sembahyang, Zuhur dah masuk, kita bertangguh sembahyang, kita mati dalam waktu itu, kita meninggalkan solat, itu hukumnya kita menanggung satu dosa kepada Allah Ta'ala. Kerana kita menanggung apa? Kita telah berhutang dengan Allah kan? Besok orang yang meninggalkan solat, dah masuk waktu, dia melewatkan, dia mati sebelum sembahyang, maka dia telah berhutang dan hukumnya berdosa. Apa dia nak jawab depan Allah? Sembahyang dah masuk kan? Itu sebabnya kita kena melihat bagaimana para sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu an, tuan-tuan, ketika mana dia membina satu binaan, tinggal satu batu lagi nak menyempurnakan binaannya, maka ketika mana dia mendengar hayya 'alas salah, lalu dia berhenti. Sahabat yang lain berkata, "Wahai Umar, hanya satu batu je, kenapa kau tak sempurnakan? Mana yang lebih besar, panggilan Allah atau panggilan manusia?" Yang ini yang kita tak boleh nak buat ni tuan-tuan. Kita sering memberi alasan
bahawa semayang ni ada waktu afdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu makruh, ada waktu haram. Yang itu yang kita jadikan dalil. Kita lupa yang satu bab yang lain, bahawa dah masuk waktu, kalau kita mati, kita meninggalkan semayang, itu dianggap kita orang yang cuai. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, wallah, kata Rasulullah, li'anni astaghfiru wa taubatu kullu layla wan naharan 70 marrat. Rasulullah ni bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah 70 kali siang dan malam. Nabi buat dosa apa? Kita ni nak bertaubat, kita kira hitung dosa kita baru kita nak taubat. Kita buat salah baru kita nak bertaubat, baru nak istighfar. Tapi Nabi apa dosa? Nabi kan maksum, Rasul kan maksum, kan? Tapi kenapa Rasulullah dia beristighfar, bertaubat 70 kali sehari siang malam? Kerana apa? Kelalaian. Kalau berlaku kelalaian, satu detik waktu tak berzikir kepada Allah, tak ingat kepada Allah, itu dah merupakan dosa pada Rasul. Kita tak anggap, kita tak ada, kan? Pada kita mana ada? Sebab kita tak rasa yang demikian. Kita rasa berzina, baru nak istighfar, baru nak taubat. Nabi lain. Itu sebabnya, tuan-tuan, sebab tu kita kena ambil ikatan, bertungkus lumus dan segeralah usaha untuk kepentingan akhirat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan memberkati pertemuan kita, insya-Allah. Kita sambung sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqih fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi